Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa di Galaxy TV bagi siaran malam hari ini 14 hari bulan Disember 2022. Malam saya dengan 14 Januari bang. Tu dah. Siang 14 Januari 2022. Kali ini saya dengan Syaril Kaya Abdul Kadir SK. Ada banyak benda yang kita nak share malam. Selalunya kita jarang editorial. Mungkin agak stres ya untuk siang dan malam kita nak digest maklumat-maklumat yang berat. Malam ni kita akan berkongsi dengan Syaril orang-orang yang Syaril pernah jumpa tapi telah kembali ke rahmatullah. Yang Syaril rasa unik, yang Syaril Kadir rasa dia patut berkongsi dengan penonton. Side ni orang tak pernah dengar dia. Okay. Banyak orang tak tahu. Kadang-kadang kita selalunya kan orang yang terkenal di media ni, kita panggil media portray. Apa yang kita nampak dekat media ni. Jadi kita anggap orang tu adalah seperti yang ada di media. Terutama orang-orang lama yang sebelum ada media sosial ni. Gambar dia capture kat paper, dia keluar dekat berita pun suara dia 30 saat. Orang tak dapat tahu siapa mereka, warna-warni. Tapi kerana Syaril lama dalam dunia kewartawanan, jadi kita akan bual mengenai orang-orang yang saya rasa patut tuan-tuan tahu dengan lebih mendalam. Dan tuan-tuan boleh tanya juga. Nanti admin akan beritahu orang seperti bekas Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Tan Sri Zaman Khan. Syaril rapat dengan Tan Sri Zaman Khan hinggalah ke penghujung usianya daripada Tan Sri Zaman Khan bekerja di KDNK. CID. Di CID lagi. Bukan di KNK, di CID lagi di apa bahagian pencegahan jenayah. Siasatan jenayah. Siasatan jenayah, CID. Kemudian kita ada, siapa lagi dia? Kita ini kita nak kongsi tentang 80-an dia dipanggil Malaikat Maut. Apa tu? Tuan Bahadun Baharum. Arwaham Tuan Bahadun Baharum. Tuan Bahadun yang polis tu. Sama yang saya kata, forensik tu. Tak, itu Amidun. Tuan Bahadun adalah yang penembak. Yes, yang membunuh begitu banyak. Patut dipanggil Malaikat Maut. Orang yang banyak menembak penjenayah sepanjang kerjayanya sebagai CID. Jenayah berat Kuala Lumpur. Okey, bahagian jenayah berat Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dapat tahu bagaimana insight ataupun dia panggil sudur, SUDUR. Kalau kita naik, kita masuk hutan, kita pakai drone. Drone tu ambil antara pokok ke pokok, kita panggil sudur. Sudur tu lah yang jarang orang nampak di bawahnya ada apa. Walaupun saudara menggunakan khidmat drone. Jadi kita akan melihat sudur yang Syaril tahu sebab dia sentiasa dengan orang-orang yang berada di balik tabir jenayah. Dan orang-orang ni pula bukanlah orang-orang yang suka publicity. Orang tembak orang dia, mana ada publicity. Kerja dia membunuh penjenayah. Terlampau glamour menjadikan dia akan tumpuan. Ya. Tapi yang lebih menarik bang malam ni, selain daripada polis tadi tu, kita nak cerita juga pasal penjenayah. Tetapi itulah orang kata, yang penting bukan di mana dia bermula, tapi di mana dia berakhir. Betul. Kita akan kongsi cerita tentang Allahyarham Saleh Rashid atau lebih dikenali sebagai Pak Leh. Banduan paling lama di Malaysia, 31 tahun di penjara. Yes. Kemudian mati digantung? Tak, dia kena hukuman seumur hayat. Seumur hayat ni dalam istilah penjara ni tak ada tarikh bebas lah. Dia berbeza dengan seumur hidup. Seumur hidup kalau mahkamah menjatuhkan penjara seumur hidup, itu lebih kurang 20 tahun macam itulah. Tapi kalau seumur hayat tu dia tak ada tarikh bebas. Ada beza dia? Ada beza antara seumur hidup dan seumur hayat. Seumur hidup boleh bagi 20 tahun je? Selalu 20 tahun bang. 20, 21. Lepas tu tolak pula public holiday lah, apalah pengampunan apa semua, cuti apa semua. Kadang-kadang pergilah 15, 16 tahun. Dah bebas dah. Okey, jarang kita dengar kes seumur hayat ni. Seumur hayat ni jarang kita dengar. Tapi memang ada. Dalam undang-undang Malaysia memang ada. Terutama kes yang melibatkan senjata api. Dan kes-kes jenayah yang besar tu. Dia ringan sikit daripada gantung lah. Siap. Ramai orang ingat ringan sikit daripada gantung adalah seumur hidup. Tak. Tetapi sebenarnya ada satu lagi yang ringan sikit pada gantung adalah seumur hayat. Maknanya pesalah tu tiada tarikh bebas.
Dia boleh saja meninggal dalam penjara. Dia sama ada dia meninggal ataupun rayuan daripada, tengoklah kalau negeri yang dia terlibat dalam jenayah lah. Okay. Kalau katalah dia terlibat di Kedah, dia mungkin boleh minta pengampunan daripada Sultan Kedah. Kalau dia buat dalam wilayah Persekutuan, boleh minta rayuan dengan Jadi Pertuan Agong. Okey. Itulah. Oh, okey. Jarang kita dengar seumur hayat. Selalu kita dengar penjara seumur hidup. 302 kan bunuh, pindah 304 jadi seumur hidup. Seumur hidup. Selalu 15 tahun dah bebas lah. Biar. Tapi ini memang tak ada tarikh bebas. Okey. Rasa menarik kita pergi kepada Pak Leh tu. Pak Leh. Polis selalu kita cerita ni Pak Leh penjenayah. Saya tak pernah cover court. Tak pernah cover penjara dan tak pernah ada kesempatan sepanjang kerjaya saya bertemu dengan banduan-banduan berat. Cerita Pak Leh ni macam mana? Pak Leh ni, nama dia Allahyarham Saleh Rashid ni. Dia orang Kedah lah. Dia melakukan pada tahun 1976. Masa tu dia muda, baru dah 20 lebih saja. Dia orang merancang untuk merompak duit gaji Felda. Felda kan dulu bayar cash dekat tahun 76. Okey, belum ada bank apa semua. Yes. Lori bawa duit gaji. Betul. Jadi macam mana nak rompak tu? Diorang terfikir, ialah sebab Kedah kan border. Apa kata kita pinjam, istilah dia pinjam senapang lah. Daripada diorang punya kontak untuk melakukan rompakan tersebut. Sekejap atas sikit kot. Okey. Test 1, 2, 3. Okey dah. Okey? Okey. Okay. Bos betulkan mic ni. Okey. Tak apa. So tahun 76, dia dengan rakan masa tu muda. Tapi dia orang tak ada plan pun nak, orang kata nak menembak mati ke apa ke, tak ada. Cuma nak pinjam senjata api untuk menakut-nakutkan mangsa dia orang lah. Jadi saya di Baling tu dekat Pak Leh orang Kedah. Pak Leh orang Kedah. Nak sambung di Kedah. Senjata je pinjam di Perak. No. Senjata pinjam di border Siam lah. Oh, di border Siam. Di border Siam. Okey. Jadi dia orang memandangkan dia orang Kedah, elia kolon nerang lah apa semua. Jadi dia orang faham lah geografi di tempat tu. Tiba hari yang hari kejadian, mereka follow lori yang bawa duit tu. Diorang pun merompak tala lah. Istilah tala bahasa Melayu dia. Tala. Menghala. Tala belum tembak menghala kan. Menghala saja. Menghala ke arah van yang membawa duit tu. Dapatlah. Ketika itu jumlah tak silap saya dalam 70,000, 80,000, which is in 1976. Boleh dikatakan besar lah jumlah tu kan. Okey. Berjayalah rompakan tu. Nak dijadikan cerita, polis siasat punya siasat, pecah lubang. Sebab salah seorang kawan diorang tu berjaya ditangkap. Dialah yang pecah lubang istilahnya, kata yang merompak ni Pak Leh, Pak ni apa semua. Senjata tu daripada Thailand dan sebagainya. Jadi Pak Leh ni pun ditangkap. Pak Leh ni ditangkap dan semualah yang terlibat tu ditangkap melalui perbicaraan. Tetapi pertuduhan, ini istilah dia pertuduhan. Pertuduhan yang dibuat masa tu agak berat. Dia jatuh dalam seksyen apa dah, penalti yang lebih berat lah. Yang di mana hukuman tu boleh pergi sampai ke hukum gantung. Sebab senjata api, kan tapi bila rayu, tukar seksyen, jatuh ke seksyen tu yang memperuntukkan mereka ni dipenjarakan seumur hayat. Dan sebatan. Which is satu perkara yang sangat mengejutkan Pak Leh. Sebab bagi Pak Leh, dia tidak pun melepaskan walau sebutir peluru. Dan dia juga tidak berniat untuk mencederakan, apatah lagi untuk menembak mati sesiapa. Tidak ada berlaku sebarang kekerasan. It just dia hala senjata tu. Tapi ketika itu dia kata tahun 70-an,
Diorang pun orang kampung, tak ada duit apa semua. Diorang tak mampu untuk orang apa tu mempunyai barisan peguam bela yang untuk membela diorang lah. Kalau tak silap diorang ambil peguam bela pun macam pro bono je lah. Mana free lah. Mungkin daripada Biro Bantuan Guaman ke gitulah. So dundang-dundang maknanya bersalah. Bersalah, dia dijatuhkan hukuman seumur hayat dan juga sebatan tak silap lebih kurang dalam 10 sebatan. Okey. Ketika itu, seperti mana yang kita fikir semua bang, dia pun ingat penjara seumur hayat ni macam seumur hidup. Dia pun kira lah, dia kata tolak cuti umum, tolak apa, dia bajet dalam 15 tahun lah. Selepas beberapa bulan masuk penjara, barulah dia tahu bahawa hukuman dia itu berbeza dengan seumur hidup. Hukuman seumur hayat ni maknanya dia tiada tarikh bebas. Okey. End up daripada satu hari ke satu hari, akhirnya dia menjadi banduan paling lama bang di Malaysia rekod. Setakat ni paling rekod Pak Leh lah. Dengan seorang lagi kawannya, saya pun lupa dah. 31 tahun di dalam penjara. Okey, ketika saya bertugas sebagai wartawan, dan ni cerita dia ni. Pihak penjara menghubungi saya lah. Sebab saya dengan penjara ni ada hubungan baik lah. Sebab kita tapi dia bukan bekas banduan. Saya bukan. Dia wartawan. Okay. So, penjara hubungi saya. Dia kata, Rel, ada satu kes menarik. Apa dia? Kita ada seorang banduan paling lama dalam Malaysia yang mendapat pengampunan, tuanku. Pengampunan. Saya pun tak ingat. Sultan Kedah, tak silap saya. Sultan Kedah, ya. Pengampunan. Ketika itu tak silap saya, tuanku almarhum lah yang dipertuan. Tuan Abdul Halim. Yes, Tuan Abdul Halim. Jadi mendapat pardon. Istilah dia dapat pardon. Kau nak tak pergi jumpa Pak Leh ni? Sebagai seorang wartawan, kita memang nak lah. Lepas tu saya tanya, siapa lagi yang dapat cerita ni? Dia kata, setakat ni kami bagi eksklusif kat kau saja. Tapi bila eksklusif dalam arti kata lain, kau boleh dibenarkan untuk masuk ke dalam penjara, pergi jemput Pak Leh ni keluar. Saya diberi keistimewaan kat situ. Okey. Masuk dalam penjara Taiping tu, ikuti macam mana proses sebenar pembebasan seorang banduan. Maknanya kau boleh pergi sampai ke dia punya sel tu, bawa keluar. Di situ eksklusif untuk kau. Tapi bila di luar penjara, wartawan dah ramai dah. Yang tu kami tak boleh halang lah. Dia kata yang tu semua kita tak boleh lah nak kata hanya akhbar-akhbar tertentu saja yang boleh buat liputan. Saya kata itu pun dah cukup baik. Maknanya saya berpeluang untuk melihat bagaimana proses pembebasan seorang banduan. Apatah lagi proses pembebasan banduan yang paling lama di Malaysia, 31 tahun. Tiba hari yang dijanjikan, saya pun drive all along the way daripada Kuala Lumpur ke Taiping. Penjara Taiping. Dia last di penjara Taiping. Saya pun sampai ke pintu tu, saya berjumpa dengan pengarah penjara masa tu, seorang yang berketurunan Sing lah. Dia kata, okay, Encik Syarif, mari kita masuk. Kita jumpa sama ini Pak Leh. Saya pun pergilah jumpa. Bila saya tengok dia, ya Allah, saya kata, ini ke yang dikatakan banduan paling lama ni? Dahlah kecil orang dia. Lepas tu dia ketika itu memakai kopiah putih kan, dan juga selendang macam Hermantino duk nyanyi lagu kan. Tu. Dia jumpa saya, mungkin penjara pun dah beritahu ada seorang wartawan akan jumpa Pak Leh. Dia pergi-pergi macam nak menyembah saya. Saya kata, pakcik, tak apa. Kan? Kita selesaikan dulu majlis sesi documentation pakcik nak keluar ni. Okey, boleh. Jadi saya tengok dia keluar daripada pintu, dia babai kawan-kawan banduan-banduan lain. Dan saya rasa masa tu macam dia dah tak nak keluar dah. Firasat saya macam dia tak nak keluar sebab mungkin dia takut kot nak berhadapan. Dah 30 tahun bang, bayangkan 30 tahun tiba-tiba nak keluar ke apa? Dengan umur yang dah yes. Ya. Umur dah tu, maknanya masa saya keluar tu tak silap saya umur dia 60 lebih lah. Masa dia kena pun dah dekat 30. So dia keluar. Bila dia keluar saja, penuh lah ni fotografer daripada pelbagai media lah. Sebab banduan paling lama ditahan.
Bila dia keluar tu macam selebriti lah bang. Apa Flashlight. flashlight tu. Dia sembunyi, dia duduk belakang saya. Dia macam, apa ni? Dia duduk belakang saya ni. Kata, pakcik, tak apa, buat biasa je. Pasal apa ramai sangat? Dia tanya saya, pasal apa ramai sangat? Saya ceritalah, biasalah. Wartawan apa semua ni, dia tunduk ni. Lepas tu, rupa-rupanya yang menyambut dia, ahli keluarga yang menyambut dia, adalah bapa dia. Hidup lagi. Bapa dia hidup lagi. Tapi bapa dia hidup pun, kalau dia sendiri pun dah umur 60 lebih, maknanya bapa dia dah 80 lebih, dah tua sangat dah. Dia jumpa bapa dia, dia sujud kat bapa dia. Saya ingat lagi momen-momen tu. Dia sujud kat bapa dia, dia peluk apa semua. Memang suasana, memang emosi lah. Memang semua yang ada situ mengalir air mata lah. Dia pun dah 30 tahun. Duduk dalam penjara, mak dia meninggal apa semua pun dia tak dapat tengok apa semua. Bapa dia ni, yang terlampau sedih sampai kaku, tak boleh nak berkata apa-apa. Macam tak percaya bahawa anak dia dapat keluar. Yes, macam tak percaya anak dia dapat keluar apa semua kan. Lepas tu, dia kata, jom kita balik ke rumah. Rumah kampung dia tu, dia memang orang Kedah tapi rumah kampung dia tu dah pindah dah. Di Cangkat Jering, Perak. Maknanya daripada Taiping ke Cangkat Jering tak jauh lah. Kan? Pergi. Tapi sebelum pergi tu, dia tanya saya, macam boleh tak saya nak cakap dengan saudara mara saya? Saya kata, Pak Leh ada nombor telefon pun? Ada. Dia ada simpan. Dia ada satu buku kecil, mungkin saudara mara dia tu pernah melawat dia. Dia pun bagilah nombor buku telefon tu dekat saya. Saya kata, Pak Leh macam ni lah. Pak Leh call sendirilah. Pak Leh cakap sendiri. Dengan harapan saya ingat, Pak Leh buat surprise sikit kan. Dengan Pak Leh dah bebas apa semua. Tu dia pandang saya tau. Dia pandang. Saya kata tak apa. Pak Leh call sendiri. Saya pun bagilah saya punya handphone. Dia pun ambil. Dia tekan. Dia pun cakap. Abang tahu apa jadi? Telefon terbalik bang. Tak kerti guna. Dia tak pernah ada 30 tahun dia tak pernah tengok handphone pun. Okey. Yang bahagian suara ni ke atas. Yang bahagian telinga ni ke bawah. Halo kan? Cakap, alamak, saya masa tu saya nak tergelak pun ada bang kan. Tapi biarlah sedih pun saya ada. tak sedih pun ada. Dia nak tergelak satu dan saya sedih pun ada. Halo. Tapi saya duk dengar ni suara. Halo, cakap kuat sikit ada orang belah sana. Dia mana nak dengar bang bahagian mulut ke telinga? Kan? Lepas tu saya tak nak dia macam kecil hati ke apa. Saya ambil sekejap. Pak Leh saya betulkan sikit. Saya bagi dia dekat. Ni Pak Leh dah bebas lah. Apa tu? Okey. Jadi saya pun pergi. Saya ikut dia sampai balik rumah. Kemudian saya kata, Pak Leh, 30 tahun dalam penjara. Pak Leh nak buat apa ni? Dia kata dia pun tak tahu nak buat apa. Maknanya dia justify yang perasaan saya awal tadi yang mengatakan dia sendiri pun tak bersedia untuk keluar daripada penjara. Sepanjang perjalanan nak balik rumah dia kat Cangkat Jering tu, dia tengok kiri, dia tengok kanan kan semua dah berubah. Highway lah apa semua kan. Lepas tu masa Ini tahun bila dia? 2006. Okey. Habis kalau tu tahun 2006, 2005 macam tu lah. Dia masuk tahun 70 tahun 26. Kan? 76. Yes. Dia tengok kiri kanan bila palang tol tu terangkat, dia macam siapa yang tarik. Dia macam tu. Betul-betul macam orang yang baru keluar daripada gua kalau istilah dia. Kan dia? Lepas tu dia cerita dekat saya. Dia kata benda pertama yang dia nak buat bila dia sampai kat kampung dia ni, dia nak pergi surau. Dia nak pergi surau. Okey. Saya kata boleh. Okey, tak apa, saya ikutlah. Saya ikut jemaah dengan dia lah. Jadi dia pergi kat surau tu. Semua kawan-kawan dia tapi dia orang tak kenal lah. Sebab dah 30 tahun kan. Okey. Sebab dia punya gaya tu dah macam Tok Imam dengan selendang apa semua. Kat surau tu orang tua tarik dia pergi jadi imam. Saya dalam hati saya, kau tahu tak ni yang ini baru keluar daripada penjara ni. Kerana dalam penjara dia seorang yang kuat beramal agama. Ya. Lepas tu bila dia pergi surau pula orang nampak yang paling nampak Islamik dia. tanpa mengetahui inilah Pak Leh yang baru 2 jam keluar penjara ni. Okey. Kan? Dia orang tak tahu ni banduan paling lama ni.
Lepas tu bila saya ingat lagi masa tu dekat maghrib dah. Dia pun jadi imam. Abang tahu dia jadi imam ni, kalau kita orang biasa ni tengok, kurang sikit standard daripada Imam Mekah. Bang, dia punya bacaan, dia punya doa. Kita boleh terlupa yang 2-3 jam tadi, dia adalah penghuni penjara Taiping. Sampai orang kampung pun Terkejut. dia pun tak nak tengok lah siapa orang tua ni. Baca sedap main Baca mana. sedap apa-apa semua. Saya pun, saya kata, sedap betul lah apa semua. Bila dah balik tu, barulah dia cerita. Sebenarnya dia kata, dia betul-betul masuk penjara jadi banduan ni, istilah dia lebih kurang 4-5 tahun je. Saya kata, apa maksud Pak Leh 4-5 tahun je jadi banduan? Sedangkan Pak Leh kena sepanjang ayat. Dia kata, maksud saya 4-5 tahun jadi banduan tu, saya rasa macam banduan lah. Maknanya, saya rasa macam banduan. Tetapi, apabila dah lepas 5 tahun, saya mula belajar mengaji Quran, saya mula belajar tajwid apa semua. Jadi, sepanjang hingga saat dia dibebaskan tu, dia dah tak rasa dah dia tu banduan. Dia dah rasa sebab hidup dia banyak dia di surau penjara apa semua. Ajar mengaji. Ajar mengaji. Jadi dia dah anggap diri dia bekerja. Dia dah tak rasa dah dia banduan. Cuma yang membezakan dia masih lagi terpaksa beratur untuk makan dan keliling dia tu tembok. Dan dia ada special skill, dia kata dia yang tak ada apa-apa skill daripada jadi di luar tu, di dalam tu dia belajar jadi buat kasut. Bukan repair kasut, buat kasut. Daripada buat kasut. Jadi cerita dia tu saya tulislah dalam akhbar. Saya kata banduan paling lama dibebaskan. Saya tulislah antara cerita tu, keinginan dia untuk buka satu kedai kasut. Kerana dia ada skill buat kasut. Bila saya tulis benda tu, rupanya benda tu mendapat perhatian Sultan Perak. Ketika itu Raja Muda lah, Tengku Nazrin. Tengku Nazrin Shah. Jadi Tengku Nazrin jemput dia ke istana dan dia menghadiahkan sepatu pada Raja Nazrin. Benda tu keluar di muka depan akhbar semualah. Bagaimana seorang bekas banduan buat kasut untuk raja dia. Selepas itu dia mula mendapat perhatian, mula dijemput untuk bagi talk lah, ceramah lah apa semua. Sehinggalah pada satu ketika, masa tu Astro terkenal dengan program jemputan umrah. Ingat Astro Overseas tak silap? Maknanya Astro menunaikan permintaan siapa-siapalah yang nak menunaikan umrah. Jadi saya telefon Pak Leh. Pak Leh, masa tu kita di FM bang. Saya kata, Pak Leh nak tak saya cadangkan nama Pak Leh untuk menjadi salah seorang peserta jemputan umrah. Pak Leh mana ada duit nak pergi apa semua. Tak, jemputan umrah ni maksudnya diorang sponsor semua. Kan? Siap boleh keluar TV lagi. Apa semua. Dia pun teruja bang. Tetapi itulah orang kata rezeki tak ada. Dalam tempoh dundang-dundang tu, arwah ni meninggal dunia. Pak Leh akhirnya meninggal dunia lah sebab sakit tua. Itu saya kata, nama dia ni orang luar tak tahu. Kan? Nama Pak Leh ni orang luar tak tahu. Tetapi dalam dunia kepenjaraan, istilah dia. Ramai orang dalam penjara ni orang kenal, ni Ali ni something nombor 1 lah. Sebat 80 kali pun tak ada jerit apa semua. Tapi dia memberi satu persepsi lain. Bekas banduan yang terkenal bukan sebab perangai dia, tapi sikap dia yang luar biasa. Saya difahamkan dalam masjid, dalam penjara dia tokoh ma'al hijrah lah apalah, sampai jadi penghulu lah dalam penjara apa semua. Itulah bila saya ingat ada orang kata yang penting ayat yang kata bukan bermula tetapi di mana kita berakhir. Itu Pak Leh saya akan ingat sampai sekarang sebagai banduan paling lama dalam penjara, tetapi pengakhiran dia cukup cantik bang. Dia menjadi seolah-olah seorang bayi yang keluar, bayi yang baru dilahirkan. Itulah bang. Pak Leh. Terkejut dengar cerita Pak Leh. Masa yang saya boleh beritahu hari ni.
kita ambil scene yang dalam surau. Lepas tu orang tahu tak kata dia ni adalah banduan? Akhirnya orang tahu sebab keluar paper Raja Nazrin jemput ke jadi istana. maksudnya masa lepas main maghrib, Syahrir dengan dia Tak balik tahu. dah. Saya pun tak bagi tahu siapa apa semua kan. Okay. Cuma orang rasa terpinga-pinga. Siapa ni? Siapa orang tua ni? Siapa orang tua ni? Sebab saya takutlah persepsi masyarakat. Ya. Saya nak adalah seorang tanya daripada mana, dia tanya saya. Betul. Saya kata daripada Kuala Lumpur. Oh ni bawa orang tua ke, bawa atuk ke apa ke? Okay. Saya kata saudara lah. Kan. Sebab saya risau penerimaan orang ketika itu. Sebenarnya tak ada apa pun kan. Cuma kita je risau. Dan itu bukan surau di karya dia. Maksudnya berhenti je. Cari berhenti untuk solat dia. Tak, itu memang surau di karya dia. Oh, okay. Tapi dia sebab dah lama 30 tahun. Dia orang tak cam dia dah. Orang tak cam dah dia. Okay. Kemudian agak dia balik, lepas tu keluar surat khabar. Yang semalam kita imam tu Yes. Lepas tu saya ada call lah macam mana orang kampung dah tahu ke. Orang kampung dah tahu dah. Pak Leh macam mana, mereka hina Pak Leh ke apa ke. Tak ada, Alhamdulillah. Mereka sambut Pak Leh elok. Mereka buat kenuri apa. Jenis macam tu. Kalau nak tahu, gambar ada keluar. Kita dah. Okay. Saya pernah cerita pengalaman bersama Pak Leh ni. You Google lah. Adalah saya cerita lebih detail lah, lebih kurang lah macam mana apa yang saya cerita ni. Itu yang saya kata, kita selalu duk cerita banduan ganas, banduan jahat, banduan apa. Kita jarang bercerita pengakhiran seorang banduan tu macam mana. Dan dia adalah salah seorang banduan yang orang kata apa, nama dia mungkin tak terkenal di dunia lah bang. Tapi insyaAllah lah, orang kata, kita doa-doakanlah supaya nama dia ni disebut-sebut di akhirat kelak. Amin. Tu kita dengan Pak Leh. Cerita pertama. Tokoh yang kita pilih malam ni. Kita anggap tokoh lah tuan-tuan. Tak semestinya tokoh tu orang yang menang undi. Orang yang banyak duit dan banyak kuasa. Tapi seorang yang telah memberikan kita naratif. Bahawa apabila Tuhan mengatur hidup seorang tu. Kemungkinan disimpan seorang itu di satu tempat. Betul. Selama berapa puluh tahun untuk menjadikan dia orang yang sempurna. Macam cara kata tak semua orang mempunyai cerita bahawa seorang banduan seolah-olah pergi mengaji dekat tempat. Kalau orang kat surau tu mesti fikir ini apa imam apa Mekah lah, apa imam apa sudah lah anak murid. Anak murid ni. Kan lama duduk di Mekah pun. Lama di Mekah ni mesti orang akan terperanjat. Ya. Okey, kita ada berapa ramai sebelum kita pergi kepada One Point 3. Kita akan pergi pada tokoh kedua pula. Malam ni kita cerita tokoh-tokoh untuk saudara imbas. Barangkali ceritanya langsung saudara tak pernah dengar. Saudara pernah dengar sikit-sikit. Pasal dia pun meninggal 2006. Jadi dah 15 tahun. Jadi Syahrir tahu ceritanya kerana hebat juga pasal Syahrir menyambut dia. Syahrir mendapat macam penghormatan juga. Macam penghormatan lah. Itu yang saya bila sebut Pak Leh ni, saya banyak terkenang banyak benda lah. Sebab saya lah yang sambut dia. Orang awam jarang diberi peluang begitu. Kan, saya sambut dia daripada pintu sel dia. Hingga dia pun heran, siapa dia ni? Dia pun heran. Dia ni kan lawyer yang tolong bebas aku. Betul. Dia tengok saya atas bawah nak kata pegawai penjara, saya pakai jeans lah. Kan, siapa dia ni kan. Tapi dia tak. Sebab masa tu dia macam risau ni, dia nak keluar daripada penjara ni 30 tahun ni. Dia tak tahu di luar tu rupa hidup. Lepas saya dah balik rumah dia apa semua, dah nak malam tu, dah balik masjid, dah balik, baru dia tanya. Encik ni daripada mana? Rupa-rupanya dia ingat saya ni special branch. Tolong ini. Kan. Saya ingat. Dapatlah rasa sekejap. Dapatlah rasa sekejap. Dia anggap orang sebagai dia ingat polis masih lagi duk ikut dia. Ya, betul. Saya ingat cik masih ikut saya kan. Saya dah tak buat dah benda-benda tu 30 tahun dah. Saya kata, "Cik, saya bukan ni, saya wartawan." Loh, wartawan ke? Paper mana? Barulah. Apa cerita. Saya pun dia tak tanya, pun diam lah. Sampai saya malas. Saya lebih pada situ, masa saat dia keluar daripada penjara tu sampai balik ke rumah dia tu, saya lebih perhati pada dia. Saya tulis pun tak, apa pun tak. Saya nak tengok macam mana kelakuan arwah ni. Tu yang saya perhatikan bila dia tengok palang naik kat tu, dia macam siapa yang tarik ni, dia tengok siapa yang tarik ni tiba-tiba naik. Dia pakai telefon pun terbalik. Kan. Lepas tu masa kat surau tu dia macam terkejut. Dia cakap kuat, dia tak tahu depan tu ada mikrofon.
Bila Allah bunyi bergema. Saya seperti dia. Okey. Dia tak, saya rasa. Kejutan 24 jam pertama. 24 jam pertama tu. Selepas 31 tahun di penjara. Yes, 31. Yalah, kita boleh bayang zaman dia masuk tahun 76 dia. Betul lah, saya betul. Dia masuk tahun 76, saya jumpa dia tahun 2006 dekat 2007. Maknanya almost 31 tahun. Sangat panjang. Sangat panjang bang. Dia pula ada jenis banduan ni, walaupun dalam penjara dia still lagi nak baca paper, nak ambil tahu jugalah perkembangan dunia. Tapi Pak Leh ni sejak dia masuk penjara, dia mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dia dengan dunia. Sebab dia anggap dia akan duduk dah tahu penjara dia seumur dah hayat. tahu dia akan mati dalam penjara. Sebab istilah hukum hayat ni tak ada tarikh bebas. Jadi dia kata ada paper pun saya tak baca. Kadang-kadang dia orang boleh tengok TV pun saya tak tengok. Tengok macam tu lah. Dia kata kan. Sebab kita fikir kita mati dalam ni ya. Macam tu. Jadi Pak Leh sempat hidup selama berapa tahun lepas keluar dia? Saya 3-4 tahun je lah. Lepas 2006 dan 2010 kita Pak Leh kembali ke Rahmatullah. Sempat kahwin. Dia masa kena tu tak kahwin lagi. Okey. Lepas keluar penjara tu mungkin saudara mara tengok kesian kat dia dah tua apa. Jadi dia orang jodohkanlah dengan satu akak ni, orang Melaka. Akak ni pun menerima dia. Akak ni pun terima dia lepas baca cerita dia dalam akhbar. Jadi dia gunalah orang tengah kontak dapat ni kahwin. Sempatlah kahwin. Tapi tak lama lepas tu meninggal. Luar biasa kan. Okey, kita pergi kepada cerita yang kedua. Ambil nafas, cari minum air dulu dia. Penonton boleh minum air tu. Malam ni tiada kopi penaja. Jadi makan kopi teh bujang. Ada orang nak tahu pasal Pak Leh ke? Ada soalan? Ada soalan Okey. Teruskan. Satu proposal dan satu gadingan yang mantap. Gading apa saya pun kagum duk dengar. Gadingan montok ada. Sumpah itulah. Okey. Gadingannya montok. Aduh. Okey. Lepas Pak Leh cerita ni berkait je tuan-tuan sebab kita akan ada pula orang yang mencari orang yang macam Pak Leh, iaitu anggota polis yang selama hidupnya kerjanya adalah menembak mati penjenayah. Ini kita pergi pula kepada tuan. Dia terbalik sikit. Dalam sepanjang saya menjadi wartawan jenayah bang, saya akan ingat nama ni sampai bila-bila. Nama dia adalah Allahyarham Tuan Bahadun bin Baharum, bekas pegawai terus jenayah berat Kuala Lumpur, yang juga dikenali sebagai Malaikat Maut. Nama tu saya akan ingat. Signifikannya, yang best je, ironi lah. Orang kata ironinya, saya masa jadi wartawan, saya tak pernah dengan dia. Sebab dia era 80-an bang, 90-an. Saya pun duk belajar lagi. Tapi nama tu saya dah tahu. Saya sebelum saya masuk jadi wartawan, saya dah tahu nama dia. Sebab nama dia ni sering menghiasi dada-dada akhbar. Kalau ada tembak mati, mesti ada nama dia. Jadi bila saya jadi wartawan jenayah, dia telah pun pencen. Dan dia menjadi pengurus keselamatan di Mid Valley. Jadi antara impian saya ketika saya jadi wartawan jenayah, saya kata satu hari saya nak jumpa Malaikat Maut ni. Yang orang panggil Malaikat Maut ni, orang panggil Malaikat Maut ni. Kan? Sebab saya ibarat saya mengidolakan dia. Sebab dulu saya ni sebelum saya jadi wartawan, masa saya sekolah, saya suka baca cerita-cerita jenayah. Saya pun tak tahu, akhirnya saya pun end up jadi wartawan jenayah. Jadi bila ada menembak mati apa semua, bang, bukan saya cari akhbar Melayu. Saya akan cari paper Cina. Saya akan cari Sincu Jipo lah, Nanyang Siampau lah. Saya press semua tu. Bukannya saya faham pun. Gambar. Akhbar Melayu censored. Akhbar Cina ni dia tak ada. Kalau pecah kepala lah. Dia gambar lagi clear front page. Jadi bila ada berlaku menembak je, saya akan pergilah cari kat 7E. Saya akan gunting apa saya masuk dalam satu file. Jadi di situ saya mengenali insan bernama Bahadun Baharum. So saya kata
Bila saya jadi wartawan jenayah aja, first and foremost saya kata saya nak cari siapa Bahdun Bahrum ni. Jadi saya survey, dia orang kata kalau nak jumpa Tuan Bahdun ni, kau pergi Mid Valley. Kau pergi Mid Valley, kau sebut je nama dia. Tuan Bahdun, semua orang kenal. Nak dijadikan cerita, sebelum sempat saya nak menumur ramah arwah ni, berlaku satu kejadian rompakan besar-besaran oleh geng M16 di Mid Valley. Ketika itu, satu kumpulan penjenayah tegar yang nama kumpulan M16 telah merompak 2 buah kedai emas yang terletak bersebelahan hingga mengakibatkan kerugian berjuta-juta ringgit. Jadi perompak tu dia melepaskan tembakan M16 tu yang kata kumpulan M16 tu. Di situlah bila saya pergi ke situ, akhirnya saya nampak kelibat manusia yang dinamakan malaikat maut. Iaitu Bahdun Bahrum. Sebab bila benda tu kan di bawah kawalan dia, sebab dia pengurus keselamatan di dia pencen polis, dia jadi pengurus keselamatan Mid Valley. Yes. Jadi bila kejadian yang di bawah Mid Valley tu, apa saja kejadian di bawah tanggungjawab dia lah. Jadi di situ saya akhirnya nampak seorang lelaki yang umur dan usia dalam 60-an macam tu. Saya tengok, rasanya ini Bahdun Bahrum. Sebab saya nampak dia diri di satu sudut dengan muka dia yang masam buat macam tu. Mungkin sebagai pengurus keselamatan dia kecewa lah. Premis yang di bawah jagaan dia tu dirompak apa semua kan. Jadi saya kata, saya tak berani pula nak tegur. Saya takut dia tengah mood dia swing ke apa kan. Dengan saya pula kena swing kan. Tapi saya perhati, saya rasa ini Bahdun Bahrum yang saya cari selama ni. Jadi saya tanya salah seorang pengawal keselamatan di situ. Bang, yang hujung berdiri tu siapa? Oh, itulah Tuan Bahdun, malaikat maut. Mengiyakan. Mengiyakan bahawa dia adalah Bahdun Bahrum. Jadi saya pun mendapatkan kontak number dia apa semua. Saya pun pergilah mencari dia. Dia arwah ni tinggal di Ceras. Pergi ke rumah dia. Dan saya menumur ramah dia. Saya duduk sehari suntuk. Dia bercerita A sampai Z tentang diri dia yang dikatakan malaikat maut. Akhirnya ia mengesahkanlah bahawa inilah orang yang paling ditakuti sekitar tahun 80-an dan 90-an. Beliau menembak mati tidak kurang daripada 100 penjenayah. Dan dikatakan 100 penjenayah? Yes. Dalam tempoh 2 dekad tu? Dia masuk ke Kuala Lumpur. Dia sebelum ni, abang pernah ingat tak kes Datuk Taha yang dibunuh oleh Mokhtar Hashim tu? Ya, ingat. Di Negeri 9. Negeri 9. Okay. Masa tu dia lah ketua polis Tampin. Dia lah yang menyiasat kes tu. Kemudian selepas itu, dia dipindahkan, ditransferkan sebagai pegawai turus jenayah berat Kuala Lumpur. Ketika itu kalau pegawai jenayah berat di Kuala Lumpur ni jarang orang Melayu. Sama ada pegawai polis Cina ataupun pegawai polis India. Dia dikatakan antara pegawai polis pertama Melayu lah yang menyandang jawatan itu. 80-an, 90-an ni bang, Kuala Lumpur ni jenayah memang dahsyat lah. Rompak bank, kedai emas tu memang biasa. Sebab masa tu kita CCTV ni semua tak ada kan. Tak ada penipuan online. Jadi penipuan fizikal saja. So dia pun, saya korek cerita. Saya tanya dia, apa yang menyebabkan beliau tiba-tiba mengambil keputusan untuk berhenti daripada perkhidmatan polis? Tuan Bahdun dia tak pencen. Dia berhenti sebelum cukup umur macam tu lah. Kan? Dia cerita dengan saya. Memang betul dia kata dia terlibat dalam berpuluh-puluh kes jenayah, berbalas tembak dengan penjenayah dan sebagainya. Tetapi dia kongsi satu cerita dengan saya. You nak tahu macam mana saya boleh berhenti? Saya ambil keputusan berhenti. Apa tuan? Pada tahun 90-an lah, tak berapa ingat tahun bila, diorang melakukan satu serbuan ke atas sebuah bilik hotel di Bukit Bintang, belakang KFC hotel tu. Mission mereka ketika itu adalah sama ada tangkap ataupun tembak mati sekumpulan penjenayah berbangsa berketurunan Cina lah. Jadi mereka pun masuk ke dalam bilik itu.
Dan berlakulah tembak-menembak. Apabila berlaku tembak-menembak, salah yang ditembak mati tak silap lebih kurang 5 orang penjenayah berjaya ditembak mati. Bila dibuat checking, salah seorang penjenayah itu adalah perempuan. Jadi Tuan Badum kata, saya ketika itu saya terdiam. Bila saya tengok, perempuan. Saya duduk di satu sudut, dia kata, dekat tingkap hotel tu. Saya pun terfikir, adakah penjenayah yang kita tembak ni betul-betul penjenayah ataupun dia mungkin teman wanita kepada salah seorang penjenayah tu apa semua. Saya duduk fikir, sebab kalau dia hanyalah teman wanita ke apa ke, dia rasa macam sikit bersalah lah. Tapi sebenarnya dalam situasi genting macam tu, polis tak ada pilihan. Betul. Bila penjenayah tembak, polis terpaksa berbalas tembak. Sama ada yang kena siapa-siapa tu, orang kata kira nasib lah kan Jadi dia kata, dia duduk di tingkap tu, dia pun hisap ukur. Sambil tu dia duduk fikir, macam mana boleh ada perempuan pula dalam bilik ni? Dia orang dah tembak mati tu. Dia kata, tiba-tiba ketika dia sedang hisap ukur, dia nampak macam roh perempuan tadi tu. Nak kata roh ke apa, macam bayangan lah. Bayangan wanita tu keluar daripada tubuh perempuan tu, lalu depan dia, naik tingkap dan terus terbang hilang. Sesuatu yang tak pernah berlaku dalam sejarah dia jadi pegawai siasatan jenayah berat ni. Dia kata, real, saya nampak seolah-olah roh budak perempuan tu keluar daripada badan dia, lalu depan saya dan terus terbang keluar daripada tingkap. Sedangkan saya ni dah terlibat dalam peristiwa berbalas tembak ni, tak boleh kira lah. Saya sendiri pun boleh agak je. 100 orang ke apa ke. Ada budak-budak saya kata, tuan tembak lebih daripada tu. Jadi saya pun tak dapat nak agak. Sebab bagi saya itu bukan satu, angka tu bukan satu yang nak dibanggakan. Bunuh orang, real. Dia katakan. Tapi kita sebab apa? Kita memang tanggungjawab kita. Kan? Jadi kita terpaksa melepas tembakan. Jadi kat situlah dia kata, terdetik di hati saya. Mungkin sudah tiba masanya untuk saya stop. Bila saya nampak saja roh tu keluar daripada tingkap, seolah-olah sebagai satu signal mengatakan cukup-cukup lah. So tembak orang. Cukup-cukup lah. Itu satu. Yang kedua, dia kata, apa yang membuatkan dia nak berhenti daripada pasukan polis, apabila dia tengok saudara terdekat dia meninggal dunia, dia dah tak sedih. Dia dah tak ada perasaan sedih, hiba, perasaan yang normal bagi seorang manusia yang kehilangan orang tersayang. Sebab dia dah banyak tengok orang mati, jadi dia dah kalis. Dia dah kalis dah. Ketika itu dia tertanya, pasal apa aku tak sedih? Sampai to that extent lah. Kan, jadi dia kata, kes last yang dia involve secara direct adalah Kalimutu lah. P. Kalimutu Penjenayah Tegar tu. Okay. Dia antara pegawai yang terlibat lah dalam operasi tu. Dan akhirnya selepas kes tu, dia pun merasakan sudah tiba masanya untuk dia stop. Dia pun berhentilah daripada pasukan polis. Tetapi yang sedihnya sikit, beliau berhenti dengan pangkat DSP saja. DSP ni walaupun kategori pegawai kanan, tetapi agak rendah lah ranking tu berbanding dengan jasa-jasa dia tu. Dia terlibat dalam penyiasatan kes Datuk Taha yang dibunuh oleh arwah Mokhtar Hashim. Dia terlibat dalam berpuluh-puluh kes jenayah Tegar, tembak mati beratus penjenayah apa semua. Dan at one time pernah keluarga dia pun penjenayah pergi nak colik apa semua. Tapi pengakhiran dia hanya dapat DSP saja. Kalau yang Syarif faham dalam pangkat polis sepatutnya adalah apa? Dia very subjektif lah kan tapi saya paling tidak pun at least superintendent ke. DSP lagi rendah. DSP ni atas sikit daripada ASP. DSP maknanya. Okey, kalau fully-nya adalah superintendent lah pasal dia seperti dia mula-mula inspektor. Yang tu yang selalu keluar pelapor tu inspektor. Kemudian chief inspector. Chief inspector 3 paku. Kemudian ada satu naik pula assistant superintendent. 3 paku juga tapi dia ada
dia ada lain lah dekat Kuala Dok dia ni. Kemudian DSP, daripada Assistant Superintendent pergi ke DSP. Deputy Superintendent Deputy Polis. Superintendent. Terhenti dekat tu je. Sangat rendah. Yes. Pasal Superintendent Polis dah bawa-bawa jadi OCPD lah. Dulu Superintendent dah boleh jadi OCPD lah. Tapi dia maknanya dia lebih rendah pada tu lagi. Okay. Tapi jasa-jasa dia tu, kami mana-mana wartawan jenayah otai ni semua tahu sangat lah. Kalau sebut pasal Amidud, Bahadun Baharum ni, yang digelar Malaikat Maut ni, semua akan tahulah betapa orang dia garang. Kalau tengok gambar tu, saya rasa kita ada up tu kan, gambar dia, kalau tengok muka dia bengis, kan, orang misai dia apa semua, orang dia macam Cina sikit. Tapi dia punya aura dia tu, maknanya wartawan kata kalau tengok pun takut. Dan saya, walaupun saya jumpa dia masa tu, arwah ni dah pencen dah pun daripada polis. Tapi aura yang dia bawa tu, dia tak senyum sepanjang saya interview dia tu. Maknanya cakap dia cakap tegas, tum kan. Akhirnya orang macam ni habis macam tu je lah bang. Last beberapa tahun lepas beliau meninggal akibat kanser dan dikebumikan di tak jauh pada rumah dia. Masa tu tak adalah pun adat istiadat ke apa. Habis macam tu je lah. Tetapi nama dia nama besar. Tapi tak ramai orang tahu lah. Okay. Kalau zaman-zaman dulu kenal lah. Kalau wartawan kenal lah. Kalau wartawan jenayah kenal lah. Kata Bahadun Baharum ni Malaikat Maut ke apa ke kan. Begitu juga dengan kalau kita cakap pasal Pak Leh tadi kan. Satu insan nama besar tapi tak ramai tahu. Tapi dalam bidang dia lah. Dalam penjara. Yang ni pula dalam berbalas tembak dengan penjenayah kan. Mereka ni bagi saya unsung heroes lah bang. Unsung heroes. Unsung heroes. Yang sebab tu malam ni bila abang tanya nama-nama ni saya sebut. Sebab kalau kita tak sebut bang, benda tu akan habis macam tu je lah. Betul. Mereka ni bukan penerima pingat Panglima Gagah Berani, bukan penerima pingat Panglima Seri Pahlawan Gagah Perkasa, dapat allowance sampai 3,000 sebulan tak ada. Tapi jasa mereka tu Tuhan aja lah yang tahu. Okey, kita ada berapa orang? Okey, 1,500 orang. Orang nak dengar cerita lagi ke kita berhenti sama esok? Saya nak dengar, tapi ada sambungan cerita tentang di Mid Valley tadi tak habis lagi. Okey, bila rompakan di Mid Valley itu, apabila sekumpulan penjenayah yang dikenali sebagai daripada kumpulan M16, dia masuk dan dia melepaskan tembakan macam cowboy tu bang. Habis bang, kalau kita tengok CCTV, abang bayangkan dia tembak macam main PlayStation tu Ya, tapi dia tak tembak lah orang, dia tembak ke atas je lah. Habis bang. Lepas tu saya ingat lagi kedai emas, saya tak sebut lah nama kedai emas tu, memang famous lah. Jadi apa yang berlaku kumpulan M16 ni, barang-barang emas yang diorang dapat tu, diorang jual balik kat Bukit Bintang dengan harga yang betul-betul rendah memang. Jadi yang boleh kantoi geng M16 ni, apabila polis dah mula syak, apabila satu kedai emas kat Bukit Bintang ni, asyik buat sale je. asyik dia punya harga emas memang murah. Orang macam tu bawa pergi kedai tu. Kan Jadi hasil risikan siapa yang pernah beli murah dan membeli barang sama? Saya ingat kes tu. Di mana kerana dia obvious sangat. Menjual, dan lepas tu saya ingat token-token emas pun boleh memberi laporan pada polis. Networknya dicurigai daripada mana sumber emas. Lepas tu itulah orang kata dah mula cerita tentang money laundering ni. Apabila selain daripada tu, diorang gunakan hasil rompakan tu buka car wash. Oh, okey. Dia rompak emas. Lepas tu dia jual sebenarnya. Lepas tu orang ni pula pergi tukar duit tunai dengan jual emas. Ambil modal. Oh, okey. Itu cara laundering. Ya, cara laundering. Car wash duit hari-hari orang tak boleh bertikai. Kalau orang kata, mana duit kau berapa? Kita bisnes hari-hari berapa biji kita. Yang diorang buat macam mana tau? Pertama, diorang buka kedai emas. Kedua, diorang cuci lagi duit tu, buka car wash. Yang ketiga, diorang cuci lagi duit tu, buka kedai aksesori. Dan yang paling best bang, kedai aksesori tu dirasmikan oleh Timbalan Menteri. Itu real kumpulan ni. Kumpulan M16 ni real. Dia punya perancang utama dia nama Sunny Chai. Okey. Sunny Chai ni dia masuk parti politik bang. Tak nak sebut lah parti politik mana kan. Dia punya nak hidden, dia nak bentuk dia punya shadow tu Ya. Dia buka kedai aksesori bang.
Dia jemput timbalan menteri rasmi. Di mana menteri pun tak tahu Palapak Bana. Ha. Palapak Toya ni jemput datang nak popular. Rangkaian, saya tahu rangkaian kedai aksesori dia satu masa sangat popular. Kedai di mana kami membuat Rino. Saya lepas-lepas dia kena terkejut tuan-tuan. Saya sebut ni tuan-tuan tahulah. Kisah-kisah abang ni. Kedai dia. Dia buka kedai emas, dia buka kedai cowboy, dia buka kedai aksesori kereta. Siapa main aksesori kereta zaman tu memang lepas-lepas Sunny Chai kes ni terbongkar, masih ingat bumper ambil dekat dia. Sebab tu sport rim. Sebab ramai orang yang masa tu convert kereta Putra Proton Putra convert dekat dia. Tukar stereo dalam kereta. Saya apa juga barang belopang-belopang ni. Saya stereo apa semua saya buat dekat dia. Di cawangan yang di Ampang. Yang paling besar. Okey. Sunny Chai. Akhirnya Sunny ditembak mati lah. Ditembak mati. Ditembak mati di Mantin, Negeri Sembilan. Oleh orang lain. Kerana Tuan Badun dah pun bersara pada waktu tu. Sunny ditembak oleh skuad yang lain pula. Di skuad UTK. Panjang cerita Sunny Chai pula M16 ni. Dia orang macam ada satu emperor perampasan kuasa, perebutan takhta, pembunuhan, saling pengkhianatan. Hari lain pula kita cerita pasal M16 dan politiknya. Lepas tu rupanya salah seorang tu pula anggota tentera Singapura. Maknanya dia boleh dismantle balik M16 tu dalam masa berapa minit, berapa second macam tu lah. Itu kata M16 ni. One day kita cerita lah M16 pula sebab dia pun betul kali adalah kes akhir dia. Tapi kes Kalimutu ni sebab dia bersifat besar kan. Yang terlibat dia ada pihak yang bahagian menyiasat, ada yang bahagian strike. Yang bahagian strike tu oleh UTK lah, unit tindakan khas. Di mana kalau tuan-tuan tahu, kalau sekarang ni pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, pengarah Keselamatan Ketenteraman Dalam Negeri, KDNKA, Datuk Izani tu, itulah orang dia yang mengetuai serbuan menembak mati Kalimutu tu. Jadi selalunya kalau operasi khas macam ni, yang special ni, kita akan ambil bantuan daripada pihak UTK lah. So pihak pihak unit jenayah berat macam D9 ni membantu dari segi siasatan lah. Itu last lah kes. Lepas tu dia berhenti lah daripada perkhidmatan. Okey, panjang lah tu 1 jam. Rasa ramai satu. Kita boleh sembang selalu, besok pun boleh sembang lagi. Boleh sembang. Kita ingat kita end up dulu hari ni dengan Zaman Khan lah. Okay, kita dengar pula tentang Tan Sri Zaman Khan. Kalau siapa yang sempat pada tahun 1993 ketika Highland Tower roboh, siapa yang tengok pertama kali TV3 menukar konsepnya seperti CNN tu, ada live daripada lokasi, news break. Nama-nama seperti Ras Adiba Razi itu mula buat. Ras Adiba Razi memulakan stand up dia di situ. Dengan payung, hujan. Sebab itu bawa wartawan-wartawan muda pergi. Sebab TV3 cuba menukarkan konsep liputan berita tanpa henti. Jadi saya masih ingat itu Ras Adiba Razi yang in fact Masjidul Akbar pun start bermula di Masjidul Akbar 999 tu pun masa tu dia wartawan kedek lah. Saya pun masih ingat kata waktu tu macam mana, sebab tahun-tahun awal saya jadi wartawan. Dia 93 bang 93 bulan 12. Yes. Jadi bulan 12 banyak cerita dia. Daripada sebelum tsunami, sebelum apa ni, kita ada Highland Tower. Saya rasa dia tak ingat, tapi dia ada pada minggu terakhir bulan Disember. Kes yang dianggap sebagai tragik. Tapi kita cerita dengan dia arwah Tan Sri Zaman Khan ni, dia yang orang diingati sebab orang kata dia bomoh. Ramai orang kat luar sana kata arwah Tan Sri ni seorang bomoh. Kerana beliau selalu muncul dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Ini yang best cerita arwah ni. Dalam banyak kes-kes jenayah besar, tiba-tiba dia boleh muncul. Contoh tu lah macam apa, bila Highland Tower tumbang, tiba-tiba dia muncul. Jadi saya dalam keadaan genting tu, dia tiba-tiba muncul. Jadi bila bertebaranlah cerita kata arwah ni seorang bomoh. Sebab dia pula orang Kelantan, dekat dengan sempadan. Orang Siam. Jadi saya ni, bila saya rapat dengan arwah, in fact, saya pernah ada plan dengan arwah untuk buat buku biografi dia. Tapi tak ada jodoh lah orang cerita. Jadi saya tanya kat dia, Tan Sri,
betul ke Tan Sri ni bomoh? Lepas tu dia gelak. Pasal apa? Saya ambil satu kes lah. Kes tebusan penjara Pudu. Tuan-tuan dan perempuan, pada tahun 1986, sekumpulan banduan yang diketuai oleh Jimmy Chua telah menahan 2 orang, seorang pembantu perubatan dan seorang doktor kulit, tak silap saya, sebagai tebusan di penjara Pudu. Okey? Berbelas hari ditahan. Yang peliknya, tiba-tiba tak nampak kat masa bila dia masuk, wartawan nampak dia keluar. Sedangkan bang, abang faham lah, bila jadi kes begitu, wartawan berkampung bang. Berkampung lah kan. Jadi maknanya tukar shift pun live ni. Kan ni? Kita tak pernah nampak pun kelibat arwah Zaman Han. Tiba-tiba kita nampak lepas peristiwa tu ditamatkan, nampak elok je dia keluar daripada pintu. Jadi masa tu nasib baik tak ada media sosial masa tu bang. Tidak orang cerita Oi. Ni aku ngomong kan. Saya cerita kat dia gelak. Dia kata sebenarnya ada rahsia. Apa yang rahsia? Dia kata betul lah saya bomoh. Tapi bukanlah bomoh dalam arti kata yang sebenar. Dia kata yang orang tiba-tiba boleh nampak dia daripada penjara keluar tu, hari pertama dia dah masuk dah. Oh, tak keluar-keluar. Dia tak keluar-keluar. Awak sampai kemudian. Yes. Dia masuk guna kereta Ketua Polis Negara. Masa tu Tan Sri Handi Homar. Kan kereta Ketua Polis Negara, cermin hitam semualah. Kebal tembak. Kalis peluru apa semua. Jadi dia masuk 2 orang. Sampai dia Tan Sri Handi saya tak sure masuk sekali ke tak. Tapi bila kereta tu keluar, dia tak keluar. Jadi Dia in charge dalam tu. Dia in charge dalam tu operasi. Lepas tu dalam peristiwa tu, Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir arahkan supaya tiada pertumpahan darah. Sebab semua penculik-penculik ini adalah berketurunan Cina. Nanti kalau semua tembak mati dalam tu, sebab yang ditahan pula orang Melayu. Okey, takut perkauman. Takut orang timbulkan isu perkauman apa semua. Jadi dia kata saya dah buntu macam mana nak buat. Saya arahkan budak-budak UTK saya pakai rotan je. Peristiwa tu bang sangat rare kerana belum ada lagi krisis tebusan penjara di dunia ni yang ditamatkan dengan menggunakan batang buluh. Malaysia lah satu-satunya. Yang pertama, bayangkan krisis yang orang kata menjadi sebutan tu. Bukan merusuh, pegang tawanan. Pegang pisau apa semua. Ada tebusan. Yes. So, bila Dr. Mahathir arahkan supaya banduan-banduan tu tidak ditembak, dia orang puas fikir bagaimana cara dia. So, apa yang dia orang buat? Dia orang berlatih menggunakan buluh. Rotan lah, bukan buluh lah, rotan. Berlatih Rotan FRU tu. Yes. panjang sikit. Jadi dia orang berlatih lah. Istilah tepat kita kata belantan. Belantan. Okey. Guna tu lah. Dia panjangnya lebih kurang macam ni. So Zaman Han kata, dia orang training macam Star Wars punya pedang tu. Sementara buat operasi tu. Semua nak operasi tu. Biasanya dengan pistol kan. Dah biasa dengan pistol. Itulah dia kata, orang kata saya bomoh. Pertama sebab saya tiba-tiba keluar daripada penjara tu. Yang kedua, bunyi pom tak ada, bunyi pam pun tak ada, tiba-tiba semua dah kena tangkap dah keluar kan. Tu yang kata bomoh. Lepas tu dia kata dalam kes Kalimutu, orang kata saya bomoh sebab ada satu kes yang untung kali buat dia bunuh orang tu, polis kawasan tu dirawang. Tak jumpa peluru. Orang dah mati, mangsa dah mati. Tapi kesan tembakan ada, tapi peluru tak ada. Dia orang dah puas cari. Jadi saya pun datang. Saya kata, apa bukti yang kata betul kali yang tembak? Dia orang kata susah juga nak kata Tan Sri sebab apa? Peluru tak jumpa. Nak dijadikan cerita, saya pula boleh terpijak peluru tu. Kan? Dia legend Memang legend lah dia kata. Dia ni bukan sebarang ni. Ini bukan kita sebarang. berhari-hari Berhari-hari sekarang dia datang berdiri atas peluru. Dia berdiri atas peluru. Dia kata masa tu semua pegawai pucat lah. Dia kata kan, macam mana pula Zaman Han datang boleh jumpa, orang lain tak boleh jumpa. Itu sekali lagi orang kata saya bomoh. Okey. Lepas tu dia kata, saya pernah satu kes perompak ni dia dah tanam duit hasil rompakan dalam tanah. Kan? Jadi bila soal siasat dia tak nak mengaku.
Polis pun cari, tak jumpa. Saya pergi jumpa. Orang kata saya bomoh lagi. Macam mana yang Tan Sri boleh jumpa? Dia kata dia dulu pernah pergi kursus kat Scotland. Masa dia kursus kat Scotland tu, abang ingat tak kejadian pesawat Boeing 747 Korea ke apa yang ditembak oleh yang jatuh lah, Lockerbie, dia panggil peristiwa Lockerbie. Peristiwa Lockerbie. Okay. Yes, Lockerbie. Dibom oleh teroris Libya. Yes, kan. Okay. Jadi dia kata di Lockerbie, cara pegawai penyiasat nak kumpul bahan bukti, diorang susun ramai-ramai. Ya, panjang tu. Jalan selangkah. Jalan selangkah. Supaya tak miss per inch. Yes. So, daripada pengalaman Lockerbie itulah saya guna dalam taktik ni. Saya kata, why not you all buat macam tu? Beratur ramai-ramai. Panjang. Jumpa bang duit tu. Orang kata bomoh lagi. Okey. Jadi, Tan Sri Zaman Khan kata, sampai dia pernah dipanggil untuk bagi ceramah tentang pengalaman dia. Soalan pertama daripada peserta forum adalah, kat mana Tan Sri dapat ilmu bomoh ni? Dia kata, saya terkejut. Kan bomoh apa dia kata kan. Semua benda adalah pengalaman dan forensik kepakaran dia. Yes. Tan Sri Zaman Khan ni satu orang yang unik sebab apa? Dia garang bang. Dia garang ni, jangan cerita lah. Pengasas UTK, bayangkanlah. UTK tu dia pengasas. Lepas tu dia terlibat dalam banyak kes-kes dan juga terlibat dalam kontroversi. Sehingga dia gagal naik pangkat ke Ketua Polis Negara kan. Kita pun semua tahu bagaimana dia gagal, dia dipindahkan. Kita panggil dikeluarkan daripada PDRM dan diletakkan sebagai Ketua Pengarah Penjara Malaysia. Untuk letak noktah kau akan pencen di sini. Okay. Jadi saya alang-alang tu saya cerita lah di sini. Ramai orang tanya kan, pasal apa Tan Sri arwah ni tak boleh jadi. Yang minat teori konspirasi. Ni dia bercerita bukan konspirasi. Kepada mereka yang ingat ini adalah berlaku kerana Illuminati dan campur tangan Yahudi. Tidak. Tak ada. Dia akan ceritakan ada faktanya. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya nama beliau ketika itu disebut-sebut untuk jadi timbalan Ketua Polis Negara. Timbalan kepada Tan Sri Rahim Noor. Ketika itu Tan Sri Rahim Noor adalah Ketua Polis Negara. Jadi suatu hari itu ketika dia sedang bermain golf di Bangkok, dia mendapat panggilan telefon daripada Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Sri Dr. Mahathir lah, untuk balik ke Kuala Lumpur segera. So dia pun balik ke Kuala Lumpur. Ni kita cerita lah, ini open secret lah Ini yang diceritakan oleh Tan Sri Zaman kepada Syarif daripada point of view Tan Sri Zaman arwah. Jadi Datuk Sri Dr. Mahathir ketika itu bagi tahu Zaman, Tan Sri Rahim tak nak you jadi timbalan dia. Itulah cerita dia. Jadi ketika itu arwah macam terkejut lah. Kenapa pula Tan Sri Rahim tak nak saya jadi timbalan? Saya bukan ada masalah dengan dia apa pun kan. Tapi Dr. Mahathir tak terangkan lah lebih lanjut. Jadi Dr. Mahathir dia kata kami tak lantik you jadi timbalan Ketua Polis Negara, tapi kami nak minta you pergi ke sebagai ganti pergi ke penjara untuk jadi Ketua Pengarah Penjara. Jadi dia kata dia pun tak nak bagi keputusan ketika itu sebab dia kecewa sangat. Dia kata dia rasa seolah-olah jasa dan bakti yang dia curahkan, yalah dia pun terlibat dalam banyak kes-kes besar macam Mona Fendi apa semua kan. Mona Fendi syok juga. Macam mana punyalah lama orang cari arwah Datuk Mazlan tak jumpa, tiba-tiba Zamahan pergi jumpa pula kepala tu. Apa ada cerita dia juga. Dia kata dia bukan bomoh. Dia kata cerita tu dipecahkan oleh yang pembantu Juraimi tu. Juraimi yang pecah lubang itu ya jumpa. Bukanlah saya pergi korek tangan jumpa rangka, tak ada. Jadi dia kata dia tak bagi keputusan pun pada Dr. Mahathir. Sama ada dia setuju atau tak setuju ditukarkan ke penjara. Sebab dia bagi dia penjara bukan bidang dia. Sebab dia kata dia daripada form 6, lepas form 6 masuk polis sampai dah nama dia betul-betul di kemuncak. Dia kata tiba-tiba pula dia dinafikan untuk naik. Dia kata siapa tak fras? Bohonglah dia kata kalau tak ada pegawai polis yang tak pernah mengimpikan untuk jawatan sekurang-kurangnya timbalan Ketua Polis Negara.
Kan, tapi apabila nama dia disebut, tiba-tiba dia ditukarkan ke penjara, itu dia punya apa? Dia punya sedih yang amat sangat lah. Kerana rasa dia demoted lah. Dia rasa dia diketepikan jasa-jasa dia diberikan. Jadi dia tak beri keputusan pada Dr. Mahathir. Arwah Datuk Megat Junid ketika itu Timbalan Menteri Dalam Negeri akhirnya call dia. Tan Sri. Masa tu belum Tan Sri lah, Datuk lah. Datuk, bila you nak pergi penjara ni? You setuju tak setuju ni? Kan? Dr. Mahathir dah assign you. Lepas tu, dia keberatan. Akhirnya, dia orang kontra balik walaupun dia pergi ke ketua pengarah penjara, tapi grade dosa dia tu sama dengan timbalan ketua Timbalan polis. ketua Itu jadi kanan dia tu. Jadi dia orang kontra kat situlah. Walaupun ketua pengarah penjara mesti tu grade dia tak tinggi, tetapi bila dia pergi sana, dia pakai grade gaji TKP. TKP. Timbalan ketua polis. Okey. DIGP. Ya, di situlah dia kata rupanya betul lah. Dia kata ayat Quran kata kamu mungkin rasa apa? Benda tu tak bagus bagi kamu. Macam itulah dia kurang kan sebenarnya. Tapi itulah yang Allah atur sebaik-baik untuk kamu. Dia kata akhirnya dipenjaralah sebenarnya baru dia belajar cerita-cerita kemanusiaan. Arti kemanusiaan yang sebenarnya. Selama dia jadi polis, kerja dia tembak je kan. Tangkap, tembak. Akhirnya bila dia duduk di penjara, dia jumpa sendiri orang yang dia tangkap. Dia jumpa sendiri kumpulan-kumpulan penjenayah yang dia telah tumpaskan. Akhirnya penjara lah yang mengajar dia erti kemanusiaan yang sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok arwah ni lepas dia pencen, dia banyak terlibat dalam NGO. Dia jaga Yayasan AIDS Malaysia. Majlis AIDS Malaysia. Presiden Kesatuan Rugby. Dia buat banyak kerja. Yes. Dialah yang memperkenalkan dulu bang penjara banyak kes-kes hubungan sejenis ni, homoseksual. Sodomize. Jadi dia kata antara benda yang nak bagi elak, dialah yang memperkenalkan bahawa dalam penjara tak boleh ada genap. Jumlah 2, 4 orang ke, 6 orang ke, 8 orang ke. Sebab dia akan membawa peluang kepada couple. Jadi dialah yang memperkenalkan orang yang dalam penjara jumlah dia mesti ganjil. 3 ke, 7 ke. Jadi bila susah sikit lah nak couple. Dia juga memperkenalkan, masa itulah dia ceritakan saya. Dia memperkenalkan ada lampu kecil lah, apalah untuk nak elak daripada berlaku benda-benda macam ni. Itu pun seorang lagi lah orang kata apa, seorang yang nama hebat tetapi rasa kecewa kerana rasa diketepikan. Tapi Alhamdulillah dia kata rupanya itulah rahmat besar. Kerana daripada kekecewaan tu sebenarnya Tuhan dah ganti benda yang sangat indah bagi dia. Bagi dia, apabila dia menjadi ketua pengarah penjara lah, dia belajar erti kemanusiaan yang sebenarnya. Itulah kita kongsi. Okey, 1 jam 10 minit. Kita dah berapa ribu orang dengar cerita ni? 1,700 orang. Tak boleh lah. Tuan-tuan boleh masuk selalu. Syahril ada banyak cerita. Saya boleh teman esok pula kita. Esok kalau saudara nak dengar cerita, malam ni up. Tapi jangan banyak sangatlah tajuk. Mona Fendi kita boleh bawa esok. Lepas tu kalau saudara nak tengok politik dalam kumpulan penjenayah. M16 kita boleh cerita esok. Seronok politiking dia. Politiking dan juga bagaimana mereka melenyapkan orang yang kita pun tak tahu di mana lenyapnya orang tu. Tikam belakang. Konspirasi yang boleh kita anggap kata M16 juga adalah seperti sebuah parti politik kalau dia daftar. Dia pun dah tentu ahli politik. Ahli politik. Boleh besok kita atur. Sebab tadi saya dengan Syarif spontan je tepi tangga. Jadi saya kata, Ri, aku tak larat string kau teman lah. Real. Pilihlah tajuk-tajuk. Nama pun spontan-spontan. Sebab tu Syaril cerita on the spot. Gambar kami baru download 2 minit. Sebab tu lewat 2 minit tadi. Sebab salah Solehah. Dia lambat download gambar. Okay. Jadi kalau nak besok masuk, kita akan bawa M16. Kalau saudara nak tahu tentang M16 story dia sangat sweet lah. Saya dah pernah share cerita ni di garasi awal-awal dulu. Mungkin ramai tak nak dengar. Dia sangat sweet tentang politiking perebutan kuasa sesama sendiri. Kuasa. Lepas tu bagaimana orang tu dilenyapkan oleh kawan dia sendiri. Hingga polis pun kata, kita dah buru orang yang mungkin dibunuh oleh rakan sendiri. Hilang daripada jejak. Macam filem Godfather. Macam filem Godfather. Kalau di filem kan saya fikir kata M16 adalah cerita yang paling menarik untuk didengar. Betul bolehlah kita dengar Mona Fendi besok. Walaupun saudara rasa ceritanya, tapi dan besok juga kita boleh dengar kalau saudara nak tokoh. Saya lebih kurang nak berkongsi benda macam ni tuan-tuan.
supaya kita ambil good values. Bukan the sensational. Sensational ni boleh buat. Tapi akhir ini kami mula berfikir kata kita share the good values. Supaya kita belajar nilai baik walaupun dia datang daripada cerita jenayah. Dia datang macam malam ni saya rasa ramai orang mengambil banyak benda yang positif. Terutama cerita Sri Rahman Khan. Bagaimana kita marah pada satu keadaan tetapi akhirnya Allah yang tahu apa yang baik untuk kita. Kita mungkin minta satu. Tapi itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi dia bila dipindah jabatan penjara, akhirnya benda tu dah yang menjadikan dia stamina. Apabila dia pension, tuan-tuan, dia buat kerja amal banyak. Dan Yayasan Aid Malaysia semua dia buat. Kerana dia rasa apa yang cuba dia lakukan di penjara telah memberikan dia jiwa baru. Dan dia meninggal dalam keadaan seorang yang masih lagi aktif. Dengan kerja-kerja amal, tuan. Tak penat dia. Saya masih ingatlah waktu dia pegang Kesatuan Rugby. Saya heran dia berlari ni. Yang yayasan orang kurang upaya dia, Yayasan Aid dia, pergi pula Kesatuan Rugby. Perkenalkan, popularkan sukan rugby hingga ada tournament 7-11 bertaraf dunia main di Malaysia. Sebab dia asalnya UTK tu tuan yang kata unit tindakan khas tu yang baru beberapa hari lepas sambut ulang tahun dia orang yang ke-47. Jamahan ambil budak-budak rugby. Itu dia sentimental rugby tu. Sebab tu kebanyakannya daripada budak-budak UTK ni, pengasas-pengasas mereka yang pernah main rugby di peringkat Malaysia pun ada, wakil yang peringkat cegah, Malaysia. pantas, tapi waktu yang sama, the game is robust but all the players is gentlemen. Sebab rugby kan you kena berfikir bijak dalam keadaan yang sangat keras.